Okey, apa khabar semua tingkatan 3? Kita jumpa lagi dalam kelas sains setiap minggu kita. Okey, so harap semua sihat. Okey, mari kita mula. Okey, apa kita bincang hari ini adalah last sekali dalam bab 3. Okey, iaitu tumbuhan. Okey. Okey, ini adalah ada boring sikit lah ya. Okey, tapi penting juga. Okey, kita belajar transpirasi hari ini. Okey, transpirasi. Okey, dia macam penyejatan. Okey, ingat tak apa tu penyejatan? Okey, air sejat untuk jadi gas. Okey, so apakah penting sangat pasal transpirasi ini? Okey, kalau kamu masih ingat, dalam sistem pengangkutan manusia, kita ada 3 bahagian. Nombor 1, kita ada pam. Okey, jantung kita pam. Ada nombor 2, salur kita, pipe kita, salur darah. Kita ada medium, okey, darah. Okey, so untuk tumbuhan, dia ada 2. Dia ada salur, dia ada air. Air adalah darah dia, tapi dia tak ada pam. Okey, so macam mana? Air macam mana nak mengalir? Okey, inilah pam dia, transpirasi. Okey, so sangat-sangat bijak. Okey, tumbuhan tidak ada jantung, dia gunakan matahari. Okey, so apa transpirasi? Transpirasi adalah proses kehilangan air dalam bentuk uap air dari permukaan daun ke udara melalui penyejatan. Okey, maksudnya penyejatan air dari daun. Daun saja ya. Okey, batang dengan akar tak ada ya. Cuma daun akan jalankan transpirasi. Okey, berlaku pada daun. Okey, so jika kamu masih ingat, ini adalah tingkatan 1. Epidermis daun terdiri daripada epidermis, iaitu epidermis atas dan bawah. So dia ada 2 kulit. Satu kulit atas, satu kulit bawah. Okay, epidermis atas, epidermis bawah. Okey, sel epidermis merembeskan kutikel lilin yang meliputi permukaan luar daun untuk mengurangkan kehilangan air semasa transpirasi. Okey, transpirasi ini dia tidak akan berlaku pada permukaan atas. Atas tidak akan berlaku. Atas tidak berlaku. Sebab kenapa? Dia ada satu lapis kutikel. Dia macam lilin. Okey, dia macam lilin dekat atas. So, lilin ni dia akan halang air daripada sejat. So, mana dia sejat? Dia akan sejat permukaan bawah sahaja. Bawah sahaja. Jika kamu sentuh daun, sini dia licin. Sini dia kasar. Bawah dia kasar sebab dia tak ada lilin. Okay. So, apabila fotosintesis berlangsung pada siang hari, okay, bila matahari keluar, stoma akan buka. Stoma ni, okay, lubang bawah ni. Okay. Masih ingat kita sudah pernah belajar ni, sel pengawal, dia kawal saiz stoma ni. Okay. Sel pengawal. Okay, so permukaan stoma juga menyebabkan tumbuhan hilang air melalui transpirasi. Okay, ini tidak dapat dielakkan. Dia kena buka stoma untuk buat pertukaran gas. Kita sudah belajar bab lepas, okay, untuk pertukaran gas. Tapi bila dia buka, air akan hilang juga. Okay, tumbuhan dia tak nak macam ni, tapi juga dia akan berlaku sebab air akan sejat. Okay, so air yang hilang melalui liang stoma ditemui dalam epidermis daun. So dia akan hilang. Okay, so siang hari jika transpirasi berlaku lebih daripada penyerapan air, stoma tutup untuk mengelakkan kehilangan air yang berlebihan. Okay, jika dia cuaca terlalu panas, terlalu banyak air yang sejat, stoma dia akan tutup. Okay, untuk halang air, lebih banyak air daripada hilang sebab dia boleh mati. Okay, so macam mana dijadikan pam untuk tumbuhan ni? Okay, dia sangat bijak. Okay, air akan sejat dari daun. Okay, so daun akan jadi kering. So macam mana daun nak dapatkan air? Dia dapatkan dari batang. Batang jadi kering, mana dia dapat air? Dia dapatkan dari akar. So, macam mana akar dapatkan air? Dari tanah. Nampak tak? Dia macam satu rantai naik atas. Ada matahari, semua akan jalan. Macam pam. Bijak kan? Okay, so dia tak ada pam. Matahari lah pam dia. Okay, so ingat ya, ini sel pengawal. Okay, biasanya dalam soalan dia lukis macam ni. Okay, sel pengawal. Okay, ini stoma. Stoma adalah lubang dia. Sel pengawal dia kawal stoma. So dia sel pengawal. Dia kawal. Okay, so lagi satu perlembakan gutasi, ini tak penting sangat. Okay,
jika tumbuhan tidak hilangkan air melalui transpirasi, dia akan guna cara lain. Satunya gutasi. Okay, apakah gutasi? Okay, selain daripada transpirasi, okay, jika dia tak buat transpirasi, air juga hilang dari tumbuhan, okay, melalui eksudasi, pelembakan atau gutasi. Okay, ini jangan salah ya. Okay, ini adalah kehilangan air dari tumbuhan dalam bentuk cecair melalui haidatot. Apakah haidatot? Okay, ini daun. Okay, dalam hujung-hujung ni adalah haidatot. Okay, haidatot. Okay, so haidatot adalah liang soma yang terdapat pada pinggir daun. Okay, sebelah pinggir sini. So, biasa berlaku pada waktu malam apabila kelembapan udara adalah tinggi. Ini waktu malam saja ya. Transpirasi pada matahari, pada siang hari, ini waktu malam. Atau waktu sangat pagi, waktu 5-6 pagi, okay, matahari belum naik lagi. Okey, sebab gutasi juga berlaku pada waktu pagi yang lembap sejuk. Okey, sebab itulah kamu akan nampak embun pagi. Apakah embun pagi? Cuba pagi-pagi kamu pergi tengok daun tu, dia ada air. Itu kita panggil embun pagi. Okey, ini adalah sebab gutasi, bukan sebab transpirasi. Sebab transpirasi hanya berlaku jika kita ada matahari. Okey, senang. Okey, ini tak penting sangat ya, jangan fokus ya. Okey, so kadar transpirasi. Macam mana kita ada 4 faktor yang mempengaruhi transpirasi. Okey, ini bilangan stoma tak penting sangat. Okey, yang 4 ni kamu kena ingat. Okey, suhu, keamatan cahaya, okey, maksudnya berapa kuat cahaya, pergerakan udara, okey, lagi kelembapan udara. Okey, so mari kita tengok. Okey, semakin tinggi suhu, okey, semakin panas, semakin tinggi kadar transpirasi. Okay, semakin banyak air sejat. Okay, banyak transpirasi. Keamatan cahaya, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi, semakin banyak cahaya, semakin tinggi transpirasi. Sebab kenapa? Sebab ada fotosintesis. Dia akan buka stoma. Dia akan tukar gas. So, air akan keluar. Okay, pergerakan udara. Pergerakan udara maksudnya angin. Okey, so semakin banyak angin, semakin banyak peningkatan udara, semakin banyak transpirasi. Dia macam kadar penyejatan kamu sudah belajar pada tingkatan 2. Masih ingat? Okay, masih ingat? Dia 4 faktor sama dengan ni. Okey, lagi kelembapan udara. Okey, jika kelembapan tinggi, sangat lembap, sangat basah, okey, sangat basah, air tak boleh sejat, so rendah kadar transpirasi. Okey, so untuk 4 faktor ni kita buat 4 eksperimen. Okey, kita buat 4 eksperimen. Okey, macam mana kita boleh tahu kadar transpirasi? Macam mana kita nak ukur? Kita guna sejenis alat kita panggil potometer. Okey, potometer ada 2 jenis. Ada potometer jisim. Okey, dia macam ni. Okey, saya ukur air. Berapa air dia sejat. Okey, berapa jisim dia hilang. Okey, nombor 2, potometer gelembung. Okey, dia macam ni. Ada satu pipe, okey, ada satu gelembung sini. Gelembung apa tu? Gelembung bubbles gelembung. Saya letak satu tumbuhan sini. Okey, so air akan sejat. So bila air sejat, okey, air ni akan jalan, gelembung ni akan jalan. Okey, jika gelembung gerak sangat laju, maksudnya kadar transpirasi sangat tinggilah. Okey. So, kita tengok faktor nombor 1. Kita tengok suhu dulu. So kita buat eksperimen suhu. Okay, satu kita letak suhu tinggi, okay, sejuk. Okay, satu kita letak panas. So untuk yang suhu rendah, yang sejuk, okay, kadar rendah. Okay, sebab air tak sejat. Okay, untuk tinggi, banyak dia sejat. Okay, kadar tinggi. Okay, so nombor 2, kita tengok keamatan cahaya. Okay, keamatan cahaya. So satu saya letak dalam cahaya, satu saya letak dalam almari, okay, atau tempat gelap lah. Okay, dalam cahaya, okay, kadar tinggi. Okay, tinggi sebab saya buka stoma untuk fotosintesis. Dalam almari gelap ni, okay, dia rendah. Okay, rendah. Okay, faktor 3, kita tengok pergerakan udara. Okay, satu saya tak letak kipas, satu saya letak kipas. Untuk yang tak ada kipas, rendah. Okay, tak ada angin. Untuk ada kipas, tinggi. Okay, senang. Okay, nombor 4, kelembapan udara. Satu, saya letak macam ni. Okay, kelembapan rendah. Okay, kelembapan rendah. Ini kelembapan tinggi sebab saya letak beg plastik ni. Air semua ada dalam sini.
Okay, semua air dalam. Okay, wap air ada dalam. So, yang tanpa beg plastik yang kering ni, kadar tinggi sebab air hilang cepat. Okay, untuk beg plastik ni, rendah. Okay, sebab air semua ada dalam. Dia tak boleh sejat. Okay, so senang. Itu saja. Okay, last kali kita tengok berkas vaskular. Okay, benda ni sangat penting. Tolong ingat. Okay, apakah berkas vaskular? Ini adalah salur darah dalam tumbuhan. Okay, salur darah tumbuhan. Tadi kita sudah belajar dia punya pump. Sekarang kita belajar dia punya salur darah. Okay, kita terus masuk point. Okay, dia ada dua jenis. Kita ada tiga kan? Arteri, okay, kapilari dengan vena. Okay, dia ada dua saja. Yang satu, xylem. Okay, fungsi xylem untuk angkut air dan garam mineral. Okay, untuk phloem, dia angkut sukrosa. Apa ni sukrosa? Jika tak nak tulis sukrosa, kamu boleh tulis makanan. Okay, xylem ni, dia ada satu lagi fungsi tak tulis sini. Okay, untuk sokongan. Okay, untuk sokongan. Okay, macam pokok besar. Kenapa pokok dia keras, dia besar? Sebab dia banyak xylem. Okay. So, ini tiga kena ingat. Okay. Kena ingat apa? Mana xylem dia. Okay. Macam saya kata xylem adalah sokongan. Dia macam tulang untuk tumbuhan. Okay. So, mana dia? Biasanya xylem terletak di bahagian dalam. Okay, nampak? Okay, ini kita tengok akar dulu. Nampak ini akar. Kita potong akar macam ni. Okay, kita potong, kita tengok. Biasanya xylem ada dekat tengah. Nampak tak? Dia macam T ni. Okay, sebab dia tulang. Sangat penting. Pada batang pula, dia terletak di dalam. Okay, phloem dekat luar. Okay, pada daun pula, sebab stoma dekat bawah. Okay, so xylem terletak di dalam juga. Okay, dalam. Okay, atas tu dalam. Okay, bukan bawah ya. Okay, atas. Okay, ini kamu kena ingat. Sebab dalam exam dia akan tanya, tolong labelkan manakah xylem. Okay, senang saja. Okay, macam mana kita nak buktikan mana xylem dia? Okay, kita letak tumbuhan dalam larutan air yang berwarna. Okay, pada berwarna. Okay, jika kita letak dia pada air berwarna, okay, untuk beberapa jam, okay, kita ambil dia keluar, kita potong dia macam ni. Jika nampak ada yang merah, itulah xylem. Sebab ini air. Siapa hisap air, siapa angkut air, xylem. So yang berwarna merah tu xylem lah. Okay, senang. Okay, so makanan pula, macam mana kita buktikan mana phloem. Okay, kita buat benda ni. Okay, kita potong bahagian luar batang dia. Okay, sebab ini kita panggil cincin. Okay, cincin luar. Kita potong luar sini. Okay, so apa berlaku selepas beberapa hari? Ini kamu kena lukis ya. Okay, ini baru potong. Okay, lepas beberapa hari, okay, atas dia akan jadi bengkak. Okay, bawah dia akan kecut. Okay, nampak dia kecut. Atas dia bengkak. Sebab kenapa? Sebab makanan, okay, tumbuhan akan angkut makanan dari daun ke akar. Okay, macam kentang, potato. Okay, daun dia buat fotosintesis, dia buat glukosa, lepas tu dia simpan glukosa bawah. Okay, so dia turun bawah. So ini dia tak dapat nak turun sebab ini dia sudah potong. So sini semua gula dia akan sangkut dekat atas. So atas dia akan bengkak. So bawah dia tak ada makanan, dia akan kurus. Okay, tak ada makanan, kurus. Okay, so sini sudah kata bahan makanan dari daun tidak boleh diangkut ke bahagian bawah cincin kerana tisu phloem sudah dikeluarkan. Akhirnya pokok akan mati sebab akarnya tidak dapat memperoleh makanan. Okay, so atas bengkak, bawah kecut. Okay, so senang. Okay, itu saja perbezaan dengan persamaan. Kamu baca sendiri, sangat-sangat penting. Okay, ini yang bahagian paling mudah, paling senang, paling penting untuk nak score. Okay, baca sendirilah. Okay, boleh? Okay, kita tengok latihan. Oh, video ni dah jadi sangat panjang ya. Saya cuba untuk pendekkan. Okay, nombor 14. Apa yang dimaksudkan dengan transpirasi? Ini adalah penyejatan air dari permukaan
daun tumbuhan. Okey, kalau kamu tak nak tulis permukaan, okey, boleh juga sama. Okey, B, namakan struktur yang terlibat. Okey, bukan melibatkan. Terlibat semasa transpirasi, okey, daun sahaja. C, bagaimana tumbuhan mengawal pembukaan dan penutupan stomata. Ini saya dalam nota dia tak ada. Okey. Ini saya tunjuk sini. Okey, macam mana tumbuhan nak buka stoma? Dia sangat bijak. Okey, pada waktu pagi dia akan pump air. Okey, dia akan pump air masuk ke dalam sel pengawal. So sel pengawal dia akan jadi bengkak. Okey, dia akan jadi bengkak. Okey, bila dia bengkak, okey, bila dia segah, okey, segah maksudnya bengkak lah. Okey, ini perkataan sains. Okey, so bila dia segah, dia akan buka. Okey, so pada waktu malam air akan keluar. Okey, air akan keluar. So sel pengawal ini akan jadi lembik. Okey, akan jadi tak segar, lembik. So dia akan tutup. Okey, sangat senang. Okey, so pada waktu pagi, okey, atau waktu siang, okey, air dipam ke dalam sel pengawal. Okey, so dia jadi segar. Okey, stoma buka. Okey, malam pula. Ini tulis sendirilah. Okey, so yang songsang, lawan. Okey, air dipam keluar. Okey, dia jadi lembik. Okey, stoma tutup. Okey, so nama bahagian X dan Y. Okey, X ni sel pengawal. Okey, Y ni stoma. Okey, dari mana lapisan daun boleh diambil? Ini dari epidermis. Atas ke bawah? Bawah. Okey, jika tulis epidermis saja salah ya. Okey, apakah fungsi untuk X? Ini untuk mengawal stoma. Okey, stoma pula apa fungsi dia? Untuk pertukaran gas. Okey, so senang. Nah, ini tulislah. Okey, sel pengawal akan menyerap air, okey, melalui osmosis. Ini apa? Ini tak payah nak tahu sebab ini benda form 4. Okey, so oleh itu sel pengawal menjadi bengkak atau segar. Okey, waktu malam hilang air. Okey, sel pengawal akan jadi lembik. Okey, so tulis sendiri. Okey, G, 3 faktor. Kita ada 4. Apa tu? Suhu. Okey, keamatan cahaya. Lagi kelembapan. Okey, kelembapan udara. Lagi pergerakan udara. Okey, angin. Senang. Okey, fenomena ini kita panggil gutasi. Okey, bagaimanakah anda membezakan ini dengan transpirasi? Okey, transpirasi ni berlaku pada waktu siang. Okey, gutasi ni pada waktu malam. Okey, apa kepentingan fenomena ini kepada tumbuhan? Okey, untuk angkut air, okey, ke seluruh tumbuhan. Okey, ini pump dia. Pump tak jalan, air tak jalan. Okey, so ini transpirasi. Kenapa ini satu saja? Ini ada ini ada soalan, ada silap ya. Okey, tak apa. Okey. Ni. Tadi saya kata, okey, kena ingat mana xylem dia. Okey, xylem dekat mana? Xylem dekat dalam. Okey, dekat luar ni. Okey, flower. Okey, fungsi ini untuk angkut apa? Air dan kadar mineral. Okey, atau untuk sokongan. Phloem ni untuk angkut makanan.
Okey, itu saja. Itu saja yang penting untuk bab ini. Okey, harap dapat membantu. Okey, ini sebenarnya senang berbanding dengan bahagian dulu, okey, iaitu manusia. Okey, so kita sudah habis bab ini. Tolong habiskan latihan. Okey, tolong semak jawapannya. Okey, kalau ada masa hujung minggu ini, kita akan masuk bab 4. Okey, so sila tengok video ni beberapa kali lagi. Okey, harap faham. Okey, jika tak faham, sila tuliskan sebarang pertanyaan di bawah Google Classroom. Okey, so sekian dari saya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.